Okey, kembali kita membincangkan apa yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang bajet 2012 yang berjelaskan dasar transformasi nasional, bajet membela rakyat, mensejahtera negara. Tadi Profesor Datuk Seri Najib ada menyatakan bahawa keputusan telah dibuat oleh kerajaan untuk menganjakkan umur persaraan yang selama ini kita bincangkan di bawah sana 55 cukup ke, 58 cukup ke. Tapi nampak tadi telah dibentangkan bahawa 58 akan terus ke 60. Adakah pada pendapat Profesor ia akan mengganggu-gugat adik-adik kita di peringkat muda untuk mendapat pekerjaan, ataupun ia merupakan satu perkara yang baik untuk menjana ekonomi negara dan membantu masyarakat dalam perkara ini? Okey, dalam kes melanjutkan umur persaraan seseorang tu daripada 58 kepada 60 tahun, memang dialu-alukan kerana mereka ni masih lagi membuat sumbangan. Dan kalau mengikut kita punya research terdahulu, kebanyakan orang-orang muda ni berkahwin lambat. Jadi bila berkahwin lambat, mempunyai anak yang lambat besar. Jadi untuk menampung perbelanjaan ini, mereka ni mesti ada punca pendapatan. Jadi dengan melanjutkan usia mereka tadi daripada 58 kepada 60 tahun adalah wajar. Dan ianya tidak akan menggugat muda-mudi yang ada sekarang ni. Maksudnya pekerja-pekerja yang baru tadi, kerana jana pendapatan tadi akan berkembang, bukan katanya kuncup. Tadi dia akan diperkembangkan dengan adanya demand dan supply tadi. Pembeli kuasa membeli dan kuasa. Jadi maksud Prof itu maknanya bila ada dilaksanakan anjakan umur daripada 58 ke 60, sekurang-kurangnya memberi manfaat pada mereka, terutama yang punya tanggungan yang agak besar, supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup. Saya nak tanya doktor pula, ada Prime Minister ada mention tadi 5 wilayah koridor baru yang akan diperuntukkan sebanyak 978 juta. Itu pada saya merupakan satu jumlah yang besar yang boleh menjana pendapatan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Apa komen doktor dalam perkara ini? Saya rasa ini yang saya sebutkan daripada awal. Kerajaan yang bertanggungjawab. Dia bukan hanya harus memikirkan soal strategi jangka pendek untuk menyelesaikan masalah rakyat hari ini. Tetapi juga dia harus memastikan bahawa ekonomi negara terus dipacu. Dan salah satu komponen penting dalam pemacuan ekonomi ini ialah soal pembangunan. Sebab itulah daripada perbelanjaan bajet ini 26% 22% sebenarnya dikhususkan kepada pembangunan. Dan salah satu yang paling efektif ialah pembangunan yang boleh memberikan multiplier effect ataupun kesan gandaan. Kerana contohnya koridor raya yang merupakan yang akan mewujudkan sektor peluang pekerjaan ataupun memfokuskan kepada lebih banyak pada sektor pembinaan. Sektor pembinaan ini dia ada 156 subsektor yang akan terkesan membantu. Contohnya membina satu-satu koridor raya, dia akan ada yang supply kayu papannya, skrunya dan tenaga pekerja. Dan ini akan akan menjana ekonomi kerana kalau kita tidak ada yang bersifat mega ini. Orang selalu kata mega projek. Tapi mega projek inilah sebenarnya akan memastikan ekonomi negara itu dipacu. Cumanya di manakah sumber untuk dijana koridor raya ataupun pembangunan ini. Yang ini yang disebutkan oleh Datuk Seri Perdana Menteri, dia akan lebih menggunakan konsep PFI ataupun Private Financing Initiative. Inisiatif pembiayaan swasta. Yang saya kira ini tidak akan mengganggu-gugat dari segi perolehan negara yang utama dari segi cukai dan juga bukan cukai, yang banyak akan diperuntukkan kepada soal pengurusan. Dan ini satu strategi pengurusan ekonomi yang bijaksana lah, dalam erti kata kita tidak menggunakan dana-dana luar ataupun dana-dana yang bersifat hutang yang akan boleh meletakkan negara dalam keadaan yang sukar apabila berlakunya krisis. Saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan insentif ataupun manfaat yang diberikan dalam bajet tadi terhadap OKU, warga emas, kaum masyarakat istimewa. Ini merupakan satu yang agak hebat pagi ini dibentangkan oleh Perdana Menteri. Adakah ini memberi ruang kepada golongan OKU contohnya, seperti mendapat diskaun untuk menaiki LRT, mendapat beberapa kemudahan dan sebagainya? Sebelum ini saya tak nampak di bajet-bajet yang dibentangkan yang terdahulu tidak menyentuh sangat soal ini. Tapi nampaknya pendekatan yang dibuat dalam bajet ini memang inklusif. Apa komen, maybe Prof boleh komen dari segi OKU dan sebagainya ini? Mereka ini adalah sebahagian daripada masyarakat kita. Jadi kita perlu mengiktirafkan mereka. Dia adalah sebahagian kami, sebahagian kita. Jadi dengan mengadakan segala insentif itu membolehkan mereka berdikari sekurang-kurangnya, berdikari untuk menjanakan pendapatan kumpulan-kumpulan mereka. InsyaAllah. Dan sebelum Perdana Menteri membentangkan bajet tadi, kita ada menyentuh sedikit kos perumahan.
kita kata 220,000 mungkin tak cukup. Tapi alhamdulillah telah pun disentuh oleh Yang Amat Menteri menaikkan daripada 200 ke 400 ribu ringgit. Adakah dengan kenaikan ini menyebabkan adanya inflasi dalam sektor perumahan? Maknanya maybe kekangan-kekangan dari si kenaikan kos dan sebagainya mengambil kesempatan hal begini. Apa komen doktor dalam kali ini? Sebenarnya dia inflasi seperti mana kita bincangkan. Kita ada dua faktor utama, faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor yang langsung ini yang perlu kita kekang. Faktor langsung ini maknanya antara lainnya ialah sikap menaikkan harga barangan ataupun kos secara tidak bertanggungjawab. Kerana melihat kepada pembentangan Datuk Seri Najib tadi, semua orang melihat, oh ini adalah peluang aku untuk mendapat keuntungan lebih sikit. Maknanya dari segi perumahan tadi, apabila dinaikkan dari segi peruntukan 220,000 kepada 400,000 untuk skim rumah pertamaku, yang dulu pun mendapat kritikan kerana nak cari rumah yang harga 200,000 ni adalah satu yang agak mustahil. Jadi 400,000 ni saya kira adalah satu yang agak munasabah dalam erti kata kehidupan di sekitar Kuala Lumpur, Selangor. Tapi yang lebih mustahak seperti mana saya sebutkan daripada awal ialah apabila kita bercakap soal perancangan strategi ini, perlunya pemantauan yang berkesan daripada pihak berkuasa, pihak berwajib. Yang ini yang saya yang lebih saya ingin lihat selepas ini. Bagaimanakah contohnya KPDN KK sebagai Kementerian Pengguna melihat dan memantau untuk mengelakkan daripada harga-harga barang ini dinaikkan sesuka hati, kerana dengan bonus yang diumumkan, dengan kenaikan gaji yang skim saraan baru dan sebagainya, ini akan diambil kesempatan. Sebab itulah aspek ini penting. Bukan itu saja dalam konteks pembinaan tadi yang kita sebut soal koridor raya dan sebagainya. Ia bukan sangat soal bagaimana perbelanjaan ini boleh menjana multiplying effect, tetapi kalau kita tidak berhati-hati dalam pemilihan siapakah kontraktor tadi. Sebab itu saya sebutkan daripada awal, pemilihan kontraktor mesti telus, elakkan daripada rasuah secara bertanggungjawab. Mana kita mengambil orang yang benar-benar layak, berkemampuan dan amanah. Ini prinsip yang saya sebutkan, al-qawi wal amin. Ini prinsip utama dalam memastikan bahawa apa yang dihasratkan oleh Perdana Menteri sebagaimana yang disebutkan berasaskan prinsip syariah itu, maqasidus syariah, bahawa harta itu berlegar sekitar semua orang, itu akan terhasil hanya sekiranya kita memastikan bahawa tidak adanya rasuah, tidak adanya ketirisan dan ketulusan itu yang diutamakan dalam pembahagian dan pengagihan kekayaan negara. Maybe Prof nak sambung sikit dari segi itu, nampak? Okey, memang kita nampak ketulusan itu mustahak, tapi integriti tadi. Tapi kalau kita nak adakan ketulusan tanpa contoh, tanpa role modelnya, agak susah. Jadi bagaimana kita dapatkan ni adalah melalui daripada pembelajaran tadi InsyaAllah yang dengan tu, dan juga dengan spiritual enhancement tadi. Maknanya yang kita akan dapat. Dengan nada berjenaka tadi kita lihat semasa ke arah akhir pembentangan ni, Yang Amat Berhormat Menteri ada menyebut perkataan negara berkebajikan, dan ini mendapat tepukan ataupun riuh rendah di Parlimen pagi ini. Jadi negara kebajikan ini sebenarnya telah pun ada kalau ikut Perdana Menteri lah. Maybe doktor boleh ulas sikit negara kebajikan ini. Ini satu topik yang hangat diperkatakan pada satu ketika dan mungkin sekarang kita telah mengadakan perkara ini. Saya rasa Datuk Seri Najib dalam kata-kata akhirnya cukup baik dan mempunyai makna yang mendalam. Apa dia kata, perbezaan yang sihat dan membina tidak akan lagi menjadi punca pertelingkahan yang tidak berkesudahan. Maksudnya saya mengharapkan dan juga saya kira rakyat di luar sana sebenarnya sudah cemuh dengan budaya politik yang tidak matang. Kita perlu berjiwa besar. Maknanya dalam erti kata berhadapan dengan realiti ekonomi yang tidak menentu ini. Tidak kira pembangkang maupun kerajaan. Dia harus duduk bersama, memikirkan strategi yang terbaik. Bagaimanakah contohnya nak memastikan bahawa bajet ini benar-benar mampu direalisasikan. Dan pembangkang pastinya harus menjadi pembangkang yang konstruktif sifatnya. Dan juga kerajaan perlu berlapang dada, menerima sebarang teguran. Kalau salah, katakan itu salah. Kalau benar, bagus. Tetapi ini proses kematangan politik yang kita harapkan supaya manfaatnya bukan hanya kepada saya, Datuk dan juga Profesor Dr. Siti Nurmala, tetapi untuk semua rakyat di luar sana, supaya akhirnya kita dapat lihat bahawa apa yang dihasratkan oleh rakyat terbanyak, supaya kesan ekonomi yang melanda, kos sara hidup yang semakin meningkat, isu-isu yang kita melanda hari ini dapat dikekang dengan cara dan perencanaan yang terbaik. Saya nak sentuh sikit satu lagi sebelum kita berakhir dalam masa 5-6 minit lagi. Perdana Menteri ada menyentuh tentang kreativiti dan mencetus inovasi.
satu dana yang besar telah pun diperuntukkan untuk mendapatkan satu inovasi yang tinggi untuk menggerakkan apa-apa yang dikeluarkan harta intelek negara ke arah commercialization. Maybe Prof boleh komen sebab universiti banyak IP-IP yang dikeluarkan. Bagaimanakah boleh ini dikomersialiskan untuk sasaran inovasi ini adalah sasaran kepada belia-belia kita. Mereka ni memang kata orang agresif, yang mempunyai energi yang lebih, pemikiran yang lebih. Jadi dengan apa cara pun mereka akan mengeluarkan adik-adik yang sepatutnya menjurus kepada pembangunan negara. Contoh kata tadi, katakanlah mereka ni mempunyai idea macam mana nak buat, nak tingkatkan IT kita tadi, yang nak menaikkan IT tadi. Seperti taraf, tak adalah taraf dengan Bill Gates, tapi sekurang-kurangnya menuju ke arah tu. Jadi sokongan-sokongan daripada kerajaan ni harus diberikan kepada mereka. Fund harus diberikan, kelonggaran fund tadi diberikan kepada mereka supaya mereka dapat lagi membuat research dalam bidang-bidang tu. Itu sangat saya setuju dengan pendapat Profesor. Saya nak touch dengan Doktor sikit berkenaan dengan majikan yang